Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Asakum bi khair insyaallah. Nitabi' qira'atana li kitab Ar-Rasul Al-Muallim. وقال شيخنا وأستاذنا العلامة الجليل مصطفى الزرقاء حفظه الله تعالى، كان ما زال حيا حينما ألف هذا الكتاب، رحمه الله تعالى، في كتابه العظيم المدخل الفقهي العام، تعليقا على هذا الحديث الشريف ما يلي: إن هذا الموقف العظيم في اعتبار التقصير في التعليم والتعلم جريمة اجتماعية يستحق مرتكبها العقوبة الدنيوية، موقف لم يروي التاريخ له مثيلا في تقديس العلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. Pendirian yang hebat ini dalam mengambil kira at-taqsir, kelalaian dalam mengajar dan belajar sebagai satu jenayah kemasyarakatan yang berhak ke atas pelakunya hukuman di dunia lagi, adalah satu pendirian yang tak pernah diriwayatkan oleh sejarah seumpama dengannya fi taqdisil ilm, dalam mengangkat atau mengagungkan ilmu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selepasnya. Kunna qara'na an al-hadith alladhi حذر النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ترك التعليم والتعلم. هناك من لا يعلم جيرانه، هناك جيران لا يتعلمون من جاره العالم، فكلاهما مجرمان. المعلم والمتعلم إذا لا ينتفع هذا من هذا ولا ينفع هذا لهذا. Jadi sebelum ni kita baca, bila tinggal mengajar dan belajar, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang dengan tegas meninggalkan mengajar dan belajar, dan Nabi meletakkan satu hukuman, kalau mereka tak buat, aku akan segerakan azab ke atas mereka. Maknanya sepanjang sejarah kehidupan manusia tak ada lagi mereka letakkan satu hukuman bagi orang yang tidak belajar. Wa yadkhulu fi irtikabil munkari wa istihqaqil uqubati at-ta'ziriyyati alayhi ihmalul wajibati ad-diniyah wa min jumlatiha at-ta'lim wa at-ta'allum. Dan termasuk dalam melanggar atau melakukan kemungkaran dan berhak dikenakan tindakan berbentuk ta'zir. Ta'zir ni al-amru min al-hukumah min al-hakim, termasuk dalam bab melanggar kemungkaran, melakukan kemungkaran ialah ihmal. Ihmal ni meninggalkan kewajipan agama, dan di antara kewajipan agama itu ialah mengajar dan belajar. Fa idza qassara al-'alimu fi wajib at-ta'lim أو قصر الجاهل في تعلم القدر الواجب شرعا من العلم استحق عقوبة التعزير على التقصير. Dan apabila orang alim meninggalkan kewajipan mengajar, atau orang yang jahil qassara, taraka wa ahmala wa takasal, dia tinggal, tak mau, malah dalam belajar kadar yang wajib, al-qadril wajib, kadar yang wajib secara syarak,
ما يجب على نفسه من فروض عينية، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يستنجي، كيف يعني استحق. Kedua-dua mereka berhak dijatuhkan hukuman ta'zir atas kelalaian mereka. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Karena kata Nabi, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Wa lafzul muslimi huna yashmalu ar-rajula wal mar'ah. Kataan muslim in kana mudhakkaran, in kanatil kalimatu mudhakkaran, fahiya tashmalu ar-rajula wal mar'ah. Merangkumi lelaki dan perempuan. Lianna al-hukma manutun bi sifatin mushtarakah wa hiya al-islam. Karena hukum ini terlibat dengan sifat yang berkongsi antara semua kita, iaitu Islam. Islam dikongsi oleh laki dan perempuan, maka siapa pun yang dia tu adalah muslim wajib belajar. Intaha kalamu syaikhina Mustafa Zarqa amta'allahu bihi wa ra'ah rahimahullah. وأضيف إليه فيما يتعلق بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. Dan aku tambah atas apa yang berkaitan dengan hadis tadi, annahu lamma naqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farda talab al-ilmi biittisaf al-mar'i bil-islam rajulan kana aw imra'ah, كان في ذلك تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن كل من انتسب إلى الإسلام لزمه طلب العلم وتحصيله. Yaitu ketika Nabi naqah, Nabi mengikat atau merumuskan, mengumumkan kewajipan menuntut ilmu dengan sifat seseorang itu yang terikat dengan Islam, bahawa jika seorang itu muslim wajib dia menuntut ilmu, lelaki atau perempuan, maka pada perkara itu tambihun, satu peringatan, penegasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas bahawa kullaman intasab, siapa yang dinisbahkan kepada Islam wajib baginya menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. إذ لا جهل في شرعة الإسلام الذي أول كلمة من كتابه نزلت تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق صحح الحركة خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Kerana tidak ada kejahilan pada syariah Islam yang awal kalimah turun dari kitabnya adalah Iqra. Al-kalimatul ula allati nazalat wa sami'atha udhunun nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya kalimatu Iqra, ay al-qira'ah. إلمامة سريعة بكمالاته صلى الله عليه وسلم في التعليم وخلقه العظيم. Ilmamah syariah ni maksudnya secara ringkas lah, secara ringkas maklumat secara ringkas tentang kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar dan akhlaknya yang cukup hebat ketika menjadi seorang guru. Hadza wa nahnu alladhi nuhibbu an natamalla min hadha al-muallim al-awwal wan-nabiy al-ummi al-karim min kulli janibin min jawanib hadihi fil wasail wal ghayat jami'an la tattasi'u lana hadhihi as-safahat لأكثر من أن نمر ببعض أساليبه صلى الله عليه وسلم في التثقيف والتعليم. Kita yang suka untuk mengambil daripada
nabi, daripada guru yang pertama ini, dan nabi yang al-ummi, yang tak boleh membaca dan menulis, yang mulia ini, daripada setiap aspek daripada sudut-sudut hidayahnya, fil wasail, dalam mengambil cara. Wasail ni cara macam mana Nabi sampaikan, wal ghayat, dan kemuncak kepada apa yang Nabi buat, penghujung dia. Maka la tattasi'u lana, tak cukup untuk kita lembaran-lembaran ini, untuk lebih daripada kita lintas bi ba'dhi asalibihi, sebahagian cara-caranya, fit tasqif, dalam memberi maklumat, wa ta'lim, dan mengajar. Maksudnya banyak sangat. Kalau nak dibaca, nak dihitung hadis-hadis terlalu banyak. Cukup kita ambil dulu beberapa contoh tentang cara Nabi memberi faham kepada para sahabat, memberi ilmu kepada al-jil al-awwal as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. أما الأهداف الكبرى التي وجه إليها هذا المعلم الكبير فللحديث عنها مجالات أخرى نسأل الله تعالى التوفيق للنهوض بها. Adapun tujuan-tujuan yang besar yang dihalakan ke arahnya oleh guru yang hebat ini, maka bicara tentangnya ada lapangan yang lain. Moga-moga Allah beri taufik untuk Syekh ni dia bangun menulis atau membicarakan pula tentang al-ahdaf al-kubra fi at-tathqif wa at-ta'lim. Hadha al-muallim lil khair sallallahu alaihi wasallam, guru yang mengajar ke arah kebaikan ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala annahu ummiyun la yaqra'u wa la yaktub, qad manahahu Allah ta'ala al-ilma alladhi la yudanihi ahadun minal bashar. Nabi ini, guru ini, yang dalam keadaan dia buta huruf, tidak membaca dan menulis, telah Allah kurniakan kepadanya ilmu yang tak boleh dihampiri oleh seseorang pun di kalangan manusia. La yudanihi ay la yumathilu in kana qalilan min ilmi. Tak boleh nak menyamai Nabi SAW sedikit pun di kalangan manusia. Datangkanlah paling alim tak mana pun, hanya secebis daripada kealiman Nabi SAW. Wa atamma alaihi ni'mata bima atahu min syakhsiyatin fazzatin jami'atin faridah. Dan Allah sempurnakan ke atas Nabi nikmat dengan memberikan kepada Nabi satu kepribadian yang fazzah, yang kemas, yang maknanya yang sempurna, jami'ah, menghimpun ke semua sifat-sifat yang baik, faridah, tunggal, maknanya tak ada yang lain, tak ada contoh pada pribadi orang lain. Wamtanna alaihi biqaulihi subhanahu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dia, yakni Allah, telah mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu sebelum ini. Ma lam takun ta'lam ay lam yasbiq an tata'allam qabla hadha, dan adalah kelebihan yang Allah berikan ke atas kamu itu aziman, sangat besar. فنهض صلى الله عليه وسلم ينشر العلم في الناس ويذيعه بينهم. Lalu Nabi bangun menyampaikan, menyebarkan ilmu di kalangan orang ramai, wa yudhi'uhu, dan menyebarkannya di kalangan mereka. Wa kana bihaqqin al-muallim al-awwal lil khair fi hadhihi ad-dunya. Benarlah dia adalah seorang guru yang terawal, yang terhebat ke arah kebaikan di dunia ini, maknanya dia yang mengajar ke arah kebaikan. Fi jamali bayanihi, pada kecantikan keterangannya, wa fasahati lisanihi, pada kefasihan lidahnya, wa nasa'ati mantiqihi, dan kelancaran percakapannya, wa halawati uslubihi, dan lembut atau manisnya
uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lutfi isyaratihi, dan lembutnya pergerakan dan isyarat Nabi ketika mengajar, wa isyraqi ruhihi, dan semangatnya ruh ataupun dalaman Nabi, wa rahabati sadrih, dan lapangnya dada Nabi pada segi memaafkan, wa riqqati qalbih, dan lembutnya mudah tersentuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wafrati hananih, dan banyaknya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hakimi shiddatih, dan bijaknya ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tegas Nabi bijak, wa azimin tibahi, hebatnya pemerhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sumuwi zakaih, dan tingginya kecerdikan Nabi, wa balighi inayatih, juga banyak atau tingginya sifat mengambil berat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathiri rifqihi bin nas, dan banyaknya keprihatinan dia terhadap orang ramai, terhadap manusia, yakni para sahabat yang menjadi muridnya, hatta qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu mualliman, hanya saja aku diutus sebagai seorang guru. Subhanallah. فلنغترف من هذا البحر العظيم إن شاء الله من أساليب تعليمه صلى الله عليه وسلم لنطبقها في حياتنا التعليمية إن شاء الله، والله أعلم.